Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang tenang kan pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita dalam norma-norma baru yang kadang-kadang kita rasa sukar untuk kita hadapi. Tapi tak mengapa, alhamdulillah, yang penting kehidupan kita dapat diteruskan dan kita masih lagi Allah berikan nikmat-nikmat untuk mengecapi kehidupan dengan baik. Dan alhamdulillah muslimah, pada hari ini kita bertemu sekali lagi untuk kita menyambung perbincangan kitab Fawaidul Fawaid dalam kuliah kita Penawar Hati siri yang kedua di Masjid Darul Ghufran. Dan kita berada di bab yang berapa? Ingat tak? Dah buka dah kitabnya semua? Bab berapa ni? 19. Okey. Masih lagi dalam bab yang ke-19 kita ya. Bab kita yang ke-19, kita akan masuk ke pada poin kita yang B. Okey, kita akan masuk pada poin kita yang B di situ. Muka surat 98. Muka surat 98. Jadi di sini kita lihat ya, pada muka surat 98 kita dapati sambungan daripada perbincangan nikmat Allah tiada terhingga. Dan kita berada di muka surat 98 dan kita akan masuk pada subtopik kita yang baru, iaitu dosa sebagai bentuk penelantaran. Dosa sebagai bentuk penelantaran. Baik, saya baca sikit ya di sini. Harap semuanya sudah bersedia dengan kitab masing-masing. Baik, di situ disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah bahawa dosa merupakan salah satu bentuk penelantaran. Penelantaran ni maksudnya ialah pengabaian. Pengabaian dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya. Maknanya kita ni, kenapa antara sebab ya muslimah, kita sebagai hamba Allah perlu berusaha meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan. Ianya adalah kerana seseorang yang melakukan dosa, kemudian dia larut ataupun dia rasa selesa dengan dosa tersebut, dan dia tak sedar bahawasanya apa yang dia buat itu salah. Kalaupun ada orang yang menyedarkan ataupun yang berusaha untuk memberitahu perkara yang dia lakukan adalah perkara yang salah, dia buat bodoh je. Dia tak kisah je. Dan ini, kalau kita rujuk kepada perbahasan kita di sini kan, itu sebenarnya adalah bentuk Allah mengabaikan kita. Kita kata antara bentuk Allah mengabaikan kita kerana apa? Kita sudah terlalu larut ataupun sudah terlalu dengan dosa yang kita lakukan. Maka sebab itu kita kena usaha sedaya mampu kita ataupun sedaya mungkin kita untuk kita tidak melakukan dosa. Walaupun saya kata macam tak masuk akal, Zazah tak buat dosa. Betul lah. Tapi kita kena usaha. Okey, kena usaha. Baik, seterusnya, seandainya Allah tidak membersihkan seorang hamba dari keburukan yang membuatnya berdosa. Okay, Allah tak bersihkan seorang hamba yang berbuat dosa. Tentu hamba tersebut tidak mungkin boleh membersihkan dirinya sendiri.
tentu hamba tersebut tidak mungkin boleh membersihkan dirinya sendiri. Apa maksud daripada penerangan itu tadi? Okey, disebutkan di sini, kalau saya nak jelaskan sikitlah berkenaan dengan apa yang baru kita baca tadi. Maknanya ya, kita bila berdosa ni muslimah, yang membersihkan dosa kita siapa? Boleh kita minta Ustazah Sakinah bersihkan dosa kita? Tak boleh. Okey, Ustazah saya dosa, Ustazah boleh tak bersihkan dosa saya? Tak boleh. Yang berkuasa untuk membersihkan diri kita daripada dosa hanyalah Allah. Kita buat maksiat, kan? Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala larang kita buat satu perkara, kemudian kita buat, bermakna kita melanggar perintah Allah. Kita melaksanakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita agar tinggalkan perbuatan itu. Tapi kita tetap buat. Okay, kita tetap buat. Bermakna di sini kita lakukan maksiat. Kita lakukan larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Maka kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita panggillah di sini, taubat itu membersihkan diri kita daripada dosa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menerima taubat hamba-hambanya. Maka dengan erti kata yang lain, yang membersihkan diri kita daripada segala dosa bila kita bertaubat. Okey, bila kita bertaubat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak taubat, tak adalah Allah nak bersihkan dosa itu daripada diri kita. Okey. Baik, seterusnya di sini, oleh sebab itulah setiap hamba sangat perlu untuk bersimpuh dan memohon kepadanya agar diselamatkan dari segala hal yang menghantarkannya kepada dosa. Okey, oleh sebab itu, bila kita tahu bahawasanya dosa adalah sesuatu yang baik, bila kita buat dan kita selesa dengan dosa tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabaikan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan membiarkan kita dalam dosa itu, yang mana Allah tak kisah dah dengan kita. Pertama. Kedua ialah, kita juga tahu tadi kan, dalam perenggan itu kita dah baca bahawasanya yang membersihkan diri kita daripada dosa itu setelah kita bertaubat, yang kita nak bertaubat tadi kan, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka dengan itu di sini, bila kita dah tahu tentang kedua-dua perkara tadi, ia adalah satu keperluan, satu kepentingan bagi diri kita sebagai seorang muslimah untuk minta kepada Allah kan, agar kita diselamatkan dari segala yang menghantarkan diri kita kepada dosa. Okey, agar kita terselamat daripada segala perkara yang boleh bawa kita ke dalam dosa itu tadi. Makna di sini, minta bantuan Allah. Doa kepada Allah. Di samping kita berusaha membenteng diri kita, ataupun di samping kita berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai seorang muslimah yang tidak melakukan dosa, kan, kita usaha ni muslimah, kita jangan lupa untuk doa kepada Allah agar kita terselamat, agar kita Allah lindungi daripada terjerumus ke dalam dosa. Dan kita tak nafikan, kita tak nafikan benda ini adalah, ataupun perkara ini adalah perkara yang sukar. Betul tak? Perkara yang sukar. Kita adalah juga, satu hari tu adalah juga kan, kita kadang-kadang ada buat perkara-perkara dosa ni. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Sebab apa ya? Kita lihat begini, dan banyak kali dah saya jelaskan tentang ayat ini, yang mana tak kala kita sebagai hamba Allah ini nak berusaha untuk sentiasa menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Menjadi hamba Allah yang sentiasa ingin melaksanakan perintah Allah itu tadi dan meninggalkan larangan Allah. Kita sentiasa ada gangguan. Ada gangguan.
Gangguan ni bukan kena rasuk ya muslimah. Ini cerita lain pula. Bukan kena rasuk. Tapi gangguan ni lah yang mana memang itu yang telah Allah tetapkan. Allah tetapkan, mana Allah berikan keizinan kepada sumpah yang telah dipatri oleh isi iblis itu. Dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-16 hingga ke-17, kan dikata kepada Allah, kalau aku sesat, akan aku sesatkan anak cucu Adam. Macam kita lah muslimah, kalau bahasa kita, kalau aku tak dapat, jangan harap engkau pun nak dapat. Macam gitu ayat dia, kan? Kalau aku tak dapat, jangan harap kau pun nak dapat. Jadi ni, ingat dia, kita kalau cakap benda-benda macam ini, maknanya kita mewarisi sifat iblis. Maaf saya kata kalau kasar bahasa tu. Kita, kalau kita ni dengki dengan orang, kita sakit hati dengan orang, kan? Kita kata, kalau aku tak dapat, jangan harap sampai mati pun kau tak dapat. Aku akan pastikan kau tak dapat. Ini perangai iblis. Ini perangai iblis. Sebab apa? Dengki dia terhadap Nabi Adam AS. Bila Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada syurga Allah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingin campakkan dia ke dalam neraka, dia minta penangguhan kepada Allah sampailah ke hari kiamat. Kerana apa? Dia hendak ganggu. Ni maksud saya, dia hendak ganggu anak cucu Adam ni, kita ni, umat manusia ni, supaya ikut bersama-sama dengan dia masuk ke dalam neraka Allah. Allah kata persilakan. Nak, aku bagi engkau. Sebab itu dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-16 hingga ke-17, kan, dia geram sangat depan Allah ni, nampak sombong ni. Tadi mula-mula dengan Nabi Adam dah sombong, kan? Ingkar. Kemudian dengan Tuhan sendiri pun sombong. Dengan Tuhan yang menciptakan dia, dia sombong. Tak nak dengar, tak nak ambil pengajaran daripada apa yang berlaku, tak nak bertaubat. Ni iblis, tak nak bertaubat. Bahkan dia kata kepada Allah, sebab engkau cakap aku sesat, engkau hukum aku sesat, maka akan aku pastikan mereka ni, umat manusia, anak Adam, mereka semua akan jauh daripada jalan engkau yang lurus. Aku akan halang mereka ini daripada jalan engkau yang lurus. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, dia kata. Akan aku halangi mereka, akan aku halang-halang mereka daripada jalan engkau yang lurus. Bagaimana? Akan aku serang mereka. Summa la'atiyannahum, akan aku datangi mereka, iaitu umat manusia ini, daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri. Pelbagai arah ini, depan, belakang, kanan dan kiri, dia akan attack umat manusia supaya apa? Buat dosa, buat maksiat. Kan, kalau boleh dia nak kita ni jadi hamba Allah yang sesat, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh begitu. Tapi sekurang-kurangnya kalau dia tak mampu untuk buat kita jadi hamba Allah yang sesat, sekurang-kurangnya lah dapat buat kita jadi hamba Allah yang melaksanakan maksiat, melakukan maksiat, dah kira okey dah bagi dia. Sebab itu adalah job scope dia, muslimah. Job scope iblis, syaitan sampai hari kiamat sama aja. Dia tak macam kita. Kita ni kalau kerja, kadang-kadang job scope kita ni ubah-ubah, betul tak? Tahun lepas kita kerja ini, tahun depan pula tiba-tiba orang kata okey, awak punya kerja job scope gini pula. Ubah-ubah. Tapi iblis, syaitan, job scope mereka sama aja. Stay. Itu je. Sebab tu fokus dia terhadap kerja dia tu, memang hebat. Dia buat tu betul-betul untuk dia merealisasikan job scope yang ada pada dia tu sampai hari kiamat. Kita sekarang dah tahu dah. Okey, job scope iblis apa? Job scope syaitan tu apa? Sesatkan umat manusia. Jadikan umat manusia ni hamba Allah yang dosa, hamba Allah yang buat maksiat. Kita dah tahu dah benda itu. Di mana? Dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih? Nabi SAW kata apa? Inna syaitan, sesungguhnya syaitan,
syaitan ini qa'ada li bani Adam bituruqihi. Syaitan, dia akan menghadang anak keturunan Adam ini di pelbagai jalan. Pelbagai jalan. Okey, dia akan hadang kita ni nak buat baik daripada pelbagai jalan. Kalau dalam Al-Quran tadi kan, dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-17, Allah kata, dia sumpah di hadapan Allah, akan aku hadang anak Adam itu daripada jalannya yang lurus, daripada jalan engkau yang lurus, daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Dan Nabi kata apa? Betul. Betul. Syaitan, iblis, syaitan ini, dia akan hadang kita ni, hamba Allah, daripada pelbagai jalan, pelbagai sudut, untuk kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan dia, apa yang akan dia buat, Nabi SAW ceritakan dalam hadis ini ya, faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Pertama sekali, dia ni, pertama sekali dia akan lihat. Ni Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kata, pertama sekali dia akan lihat ataupun dia akan hadang jalan Islam bagi umat manusia ini. Kemudian dia akan kata kepada manusia, faqala lah. Okay? Dia akan kata kepada umat manusia, atuslimu wa tadharu dinaka wa dina abaik. Engkau ni nak masuk Islam, nak tinggalkan agama engkau dan agama nenek moyang engkau. Dia akan bisikkan dengan sesuatu yang menyebabkan kita ni tinggalkan keislaman kita. Kita Muslimah, kita jangan cerita tentang pasal nak masuk Islam lah. Sebab kita ni semua dah sedia Muslim, Alhamdulillah. Kan kita memang dah sedia Muslim sekarang ni. Kalau kita nak apply kepada konteks kita yang dah sedia Muslim ni, ataupun keadaan kita yang sedia Muslim ni, kita ada orang, kan, saya sebut beginilah, dia akan usik, dia akan kacau akidah kita, keimanan kita kepada Allah, kita yang dah sedia Muslim ni. Dia akan suruh kita buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang yang Muslimah dalam kehidupan kita ni, kita ada amalan-amalan. Amalan-amalan lah nenek moyang kita kan, apa kan? Nenek moyang kita yang kita pegang bertahun-tahun kan. Sejak nenek kita hidup, mak kita hidup sampai kita kan. Sekarang ni, baru hari ni kita tahu, oh rupanya benda tu salah. Apa yang kita pegang tu, apa yang kita fahami, oh rupanya benda tu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun fikir, ini warisan nenek moyang aku ni. Nak tinggalkan ke nak buang? Sayang betul. Syaitan ni, dia akan cakap pada kita, takkan nak buang. Takkan nak buang. Dah bertahun-tahun kau pegang kan. Ataupun dah tahun-tahun kau pegang benda tu. Takkan kau nak buang? Sayang kot. Dia akan cakap gitu pada kita. Sayang kot. Tak yalah, bukan orang tahu pun kau pegang benda tu. Jaga sudah. Macam tu lah kan. Buat sudah. Tak payah cakap orang. Dia diam, orang tak tahu. Macam tu lah. Dia kata kita. Tapi, banyak contoh-contoh yang lain lah. Yang mana, kalau berkenaan dengan keislaman kita ni, kita nak jaga akidah kita. Namun kalau kita tahu benda itu salah, kita pegang benda tu 7 keturunan ke, 10 keturunan ke, kita pegang benda tu sampai kita warisi benda tu sampai kita kata ini lama ni daripada zaman Jepun ke apa kan, kita kata gitu kan, sayang nak buang, mungkin kita kata gitu. Kalau betul-betul kita nak jaga keislaman kita, itu akidah kita Muslimah, kita akan tinggalkan benda tu, kita akan tinggalkan perkara itu. Kerana apa? Kita nak jaga keimanan kita kepada Allah, keislaman yang ada dalam diri kita, supaya dia menjadi sebuah keislaman yang cantik, keislaman yang betul-betul murni, suci daripada perkara-perkara yang boleh mencemarkan ia. Dan Nabi kata apa? Qala fa'asahu fa'aslama. Kalau kita ini jadi seorang Muslimah yang
biarkan. Maknanya kita ni tak kisah. Kau nak bisik apa ke, kau nak cakap apa ke, aku akan tetap tinggalkan perkara yang mungkar. Aku akan tetap tinggalkan perkara-perkara yang salah. Kerana apa? Ia mencemarkan keislaman aku. Kita akan terus tinggalkan perkara itu. Syaitan, dia tak berputus asa, muslimah. Dia akan pindah kepada strategi yang berikutnya. Okeylah, dia tak nak tinggalkan benda tu. Okeylah dia nak tinggalkan benda tu. Maknanya, kita pergi kepada strategi yang lain. Tak, syaitan ni dia tak ada kenal erti putus asa tau. So kita ni jangan main-main dengan dia. Susah juga dia ni. Dia tak ada kenal erti putus asa. Sebab itu Nabi SAW ceritakan dalam hadis ini. Nabi kata apa? Qala faqa'ada lahu bitariqil hijrah. Bitariqil hijrah. Bila kita tetap dengan keislaman kita, bila kita tetap menjadi seorang muslimah yang nak jaga keislaman yang ada pada diri kita, syaitan ini dia akan pergi kepada jalan yang lain. Dia akan shoot kita, dia akan attack kita pada jalan hijrah. Apa kata dia kepada kita bila kita nak jadi orang yang berhijrah? Qala atuhajiru wa tadharu ardaka wa sama'ak. Kau nak berhijrah? Kau nak tinggalkan bumi engkau? Kau nak tinggal langit engkau ni? Maksudnya kita ni kalau nak berhijrah kan, kita nak berhijrah daripada satu tempat yang kita dah biasa duduk kat tempat itu, kemudian kita nak pergi hijrah ke tempat yang lain, dia akan berikan satu kesangsian dalam diri kita. Kau nak tinggalkan tempat engkau ni, tempat kau dah betul-betul bagus, cantik ke apa kan, sedangkan tempat itu sebenarnya tak bagus untuk kita. Tapi kita nak hijrah ke satu tempat yang lebih baik untuk kita, untuk diri kita, untuk agama kita, untuk akhirat kita, untuk dunia kita juga. Kita nak tinggalkan tempat itu. Tapi syaitan ini, dia kata, stay je lah kat situ. Tak payah pergi tempat lain. Stay je. Kan? Nanti banyak, kalau pergi tempat baru tu nanti engkau nak sesuaikan diri engkau. Nanti engkau ni mungkin di sana ada problem, banyak masalah. Sini dah bagus dah. Semua orang boleh terima engkau. Kau jahat macam mana pun orang terima engkau kan? Macam itulah. Mungkin lah dia kata gitu pada kita kan? Tapi begini muslimah, hijrah ni ada banyak. Dalam agama kita, kalau kita nak jelaskan berkenaan dengan hijrah ini, dia bukan hanya semata-mata kita berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tapi hijrah inilah boleh kita maksudkan bila kita nak berpindah daripada keburukan kepada kebaikan. Daripada sesuatu yang baik kepada yang lebih baik. Kan? Mungkin, saya nak bagi satu contoh ya muslimah. Mungkin kita ni dah memang pakai tudung. Kita dah memang menutup aurat. Tapi tak berapa sempurna lah. Tak berapa sempurna. Maaf ya, saya gunakan perkataan ini takut kasar. Okey, minta maaf. Tapi tak berapa sempurna. Maksud saya tak berapa sempurna tu adalah sikit-sikit kan pakai tudung yang tak berapa sangat menutup aurat kan. Nampak telinga sikit, nampak rambut sikit, nampak leher sikit kan. Okey, mungkin ada muslimah yang begitu. Tapi masya-Allah tabarakallah, alhamdulillah masih lagi pakai tudung. Alhamdulillah. Kan itu dah baik dah bagi saya. Cuma kita nak hijrah ke arah yang lebih baik lagi. Nak hijrah ke arah yang lebih baik lagi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita dalam hadis-hadis baginda tentang penutupan aurat tu tadi. Jadi kita nak berubah kan? Daripada pakai satu tudung yang pendek sikit, kita nak pakai tudung yang labuh sikit. Labuh sikitlah. Nak pakai tudung labuh sangat-sangat takut terperanjat, okey? So nak pakai tudung labuh sikit, kan? Syaitan ni dia akan kata, kau tak malu ke nak pakai tudung labuh-labuh ni? Nak bajet ustazah ke? So Sakinah tu lain. Dia tu ustazah. Syaitan kata gitu. Dia tu ustazah. So Sakinah tu lain. Dia ustazah. Tak payah nak ikut-ikut macam dia lah. Nanti orang kata kau ni bajet ustazah lah. Bajet alim lah apa kan. Alah, tak ya. Dia akan bisikkan perkara yang sebenarnya. Untuk apa? Kita tinggalkan. Sebab kita nak jadi baik. Kita dah baik dah sekarang ni muslimah. Tapi kita nak jadi yang lebih baik. Tapi syaitan ini, dia akan berikan bisikan-bisikan kepada kita supaya kita tak jadi nak buat perkara yang lebih baik itu. Dia kata, sudahlah nanti orang kata kau ni ekstrim. Ini sudahlah, stylo, kan, fashionista, hijabista, ambil semua star. Macam tu, ambil semua star. Tak apa, sesekali-sekali bukannya apa pun kan. Okey je. Nanti orang kata kau gini. Baik-baik kau muda-muda, umur 20 tahun nak pakai labu-labu, nanti orang tahu umur kau ni makcik-makcik jemaah Masjid Darul Ghufran agaknya kau ni. Nanti orang kata gitu pula kat kau. Kita pun
Betul juga Muda lagi lah kita ni nak pakai labu-labu. Nanti-nantilah umur dah 30, 30 muda lagi tu. Umur dah 40, 50, kan 60 boleh lah pakai tudung labu macam Surah Sakinah tu. Tak apalah. Sekarang ni muda lagi, tak apa. Saya ingat dulu Muslimah, saya ni muda-muda, umur 20 tahun. Saya nak bagi contoh lah diri saya. Umur saya masa tu, saya masuk Ma'had Tahfiz. Okay? Umur saya 18 tahun. Itu adalah detik permulaan saya menyarungkan tudung labuh saya. Detik permulaan pada usia 18 tahun. Pada masa itu, dahsyat. Dahsyat. Orang kata macam-macam. Orang kata apa? Asal pakai tudung macam gini? Sayangnya muda lagi kan. Ada kecantikan. Kan? Kenapa nak sembunyikan kecantikan? Pakailah lawa-lawa. Pakailah gini, pakai gini. Macam-macam orang kata. Kadang-kadang rasa macam sedih. Rasa sedih. Sebab apa kita, dalam hati kita ni? Aku ni tutup aurat. Tutup aurat kot. Aku tutup aurat kot. Asal orang cakap gini Kita pada masa tu umur 18 tahun Muslimah. Kita rasa kadang-kadang tergugat juga kan. Yelah betul lah kan kawan-kawan kita. Dulu-dulu zaman-zaman pakai baju kebaya kan. Sampai ada orang kata dekat saya, Sakinah, kau ni umur macam gini patut pakai kebaya cantik kan. Nampak bentuk body ni pakai jubah. Ya Allah. Umur saya 18 tahun. Saya masa tu, kita tahun berapa 2000. 1999, 2000 lah gitu kan. Masa tu, abaya dia bukan trend. Jubah ni bukan trend masyarakat Islam di Singapura. Bukan trend lagi Muslimah. Susah kita nak nampak orang pakai jubah. Dan selalunya kalau orang pakai jubah, orang kata dia wanita mengandung. Itu orang kata pada saya. Kau ni mengandung ke apa nak pakai jubah-jubah ni semua? Ada orang kata gitu pada saya. Kan? Orang kutuk kita dan sebagainya. Jadi trend pada masa itu abaya. Sekarang lain lah. Abaya ni, Masya Allah. Kalau tak ada abaya tu dalam wardrobe kita, orang kata bukan muslimah lah. Macam tu kan. Tapi dulu pada zaman kita, 1999, pada zaman 1999 to 2000, dia bukan zaman kita pakai jubah. Dia zaman kebaya, orang pakai baju. Yelah, zaman-zaman dulu-dulu macam tu kan. Kalau nampak orang pakai jubah ni, orang rasa macam, asal kau pakai jubah macam tu. Dia benda yang nak cakap memalukan tak baik pula. Benda yang orang rasa pelik. Kenapa pakai jubah? Sebab apa? Jubah tu adalah bagi mereka pakaian orang yang berbadan dua. Sebab tu ada orang kata pada kita, asal pakai jubah ni? Nanti orang kan kau mengandung lah. Apa lagi ni semua kan? Sabar kita ni Muslimah. Sabar kita. Kan? Sabar sangat-sangat kita ni. Sebab apa? Kita mesti ada prinsip ketika kita mengamalkan agama kita. Mana yang baik kekalkan. Tak perlu kita sibuk-sibuk dengar cakap orang sebab itulah yang dikehendaki oleh syaitan. Iblis, syaitan memang sengaja nak suruh orang-orang ni cakap pasal kita supaya apa? Kita tinggalkan apa yang kita buat. Sedangkan kita tahu ianya adalah baik. So kita ni kalau kita dah buat baik, kita nak jadi orang yang lebih baik lagi, teruskan. Teruskan. Jangan tinggalkan. Tak kira orang nak cakap apa, jangan tinggalkan. Alah, dia cakap saya macam makcik-makcik lah Ustazah. Dia cakap saya tua lah. Dia cakap saya macam wanita mengandung lah Ustazah. Sebab saya pakai gini. Biarkan. Biarkan sahaja apa yang orang lain nak kata tentang diri kita. Yang penting kita tahu apa yang kita buat adalah sesuatu kerana Allah. Yang kita buat adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam Al-Quran. Yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi SAW tetapkan dalam hadis baginda. Itu yang kita tahu itu. Orang nak cakap kita itu biarkan. Sebab saya faham. Kadang-kadang itu menjadi problem muslimah-muslimah pada hari ini. Saya nak buat ini, nanti orang kata saya itu. Saya nak buat ini, nanti orang kata saya itu. Hailah. Susah kadang-kadang ni. Kan? Tapi bila kita baca hadis ini, kita dapati itu adalah antara perkara yang syaitan inginkan. Supaya kita tinggalkan hijrah kita tu tadi. Kalau kita terus berhijrah, daripada perkara buruk kepada perkara baik, perkara yang baik kepada perkara yang lebih baik, maka dia kalah. Dan apa kata Nabi? Dia akan berpindah kepada strategi yang ketiga, iaitu dia akan lihat tentang jihad kita. Bila kita ni nak jadi orang yang berjihad, berjihad ni luas juga maksudnya. Kalau zaman-zaman Nabi tu memanglah kita ambil konteksnya daripada sudut berjihad, yang berjuang berperang. Tapi kalau kita pada hari ini, kita lebih kepada jihad nafsu kita.
jihad melawan nafsu kita, jihad untuk melaksanakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, iaitu taat kepada Allah. Itu jihad muslimah. Kita nak solat, itu jihad sebenarnya. Kita nak jadi seorang muslimah yang salihah, tutup aurat. Kita nak jadi seorang muslimah yang sentiasa bertutur perkataan-perkataan yang baik. Itu jihad muslimah. Sebab apa? Kita lawan diri kita ni. Lawan supaya kita tak buat benda-benda yang keji. Itu jihad namanya. Syaitan ini, apa kata Nabi? Dia akan beritahu kepada kita. Dia akan kata apa kepada kita? Dia kata, tuqatilu fatuqtal, fatunkahul mar'atu wa yuksamul mal. Engkau ni nak jihad di jalan Allah ke? Ini sebenarnya lebih kepada konteks pada zaman Nabi lah kan. Kau nak jihad pada jalan Allah ke? Kau kalau jihad pada jalan Allah, engkau akan membunuh, engkau akan terbunuh. Bila engkau bunuh, kalau engkau mati ni dalam keadaan kau berjihad ini, kan? Dalam keadaan kau berjihad ini, kau akan tinggalkan isteri kau. Nanti isteri kau orang lain kahwin. Kan? Isteri kau yang jembu tu, yang kat rumah tu, yang cantik tu, yang cukup menawan pada pandangan mata engkau, orang lain akan kahwin dengan dia. Harta engkau yang banyak tu kan, kau akan tinggalkan harta engkau. Orang lain akan warisi harta engkau. Nak pergi berjihad juga ke? Ini yang akan dipersoalkan oleh syaitan kepada kita bila kita nak berjihad. Okeylah, kita ambil pada konteks kita. Sekarang kita nak jihad lawan nafsu tadi kan. Dia sama juga macam berhijrah tu tadi. Boleh juga kita ambil konteks yang sedemikian. Kita nak lawan nafsu kita ni supaya kita ni jadi orang yang baik, supaya kita sentiasa menjadi muslimah yang bertutur kata yang baik, tak mengumpat orang lain, cakap benda-benda yang baik saja kita ni kan. Syaitan ni, itu jihad ya muslimah. Kita ni jihad lah betul-betul sungguh-sungguh ni, melawan diri kita ni. Tapi syaitan ni kata, sikit-sikit lah Sakinah, kau nak jadi orang baik. Kau jadi orang baik pun Sakinah, orang tak tengok engkau pun. Kau jadi orang baik pun orang kutuk engkau. Itu dia kata kita. Kita pun kata, ya betul aku ni jihad nak jadi orang baik ni. Orang bukan puji aku, orang makin cakap lagi aku ni. Makin orang cakap aku gitu, orang cakap kita akan tinggalkan muslimah benda tu. Tapi, Nabi kata apa? Orang itu, dia tetap buat ataupun dia tetap melaksanakan jihadnya itu tadi untuk jadi orang yang baik, untuk tinggalkan kemaksiatan supaya dia tak jadi orang yang keji, walaupun pada pandangan orang mungkin orang keji dia dan sebagainya, dia tetap buat. Fa'asahu fajahada. Dia akan tinggalkan apa yang dibisikkan oleh syaitan itu tadi. Lalu dia terus dengan kejihadannya, dia terus dengan keadaan dia untuk berjihad itu tadi ke arah yang lebih baik. Di sini, di akhir hadis ini, apa kata Nabi muslimah? Nabi kata kepada kita, faman fa'ala dhalika minhum famata kana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahul jannah. Okey, faman fa'ala dhalika minhum famata kana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahul jannah. Siapa yang buat semua perkara itu, maksudnya siapa yang tetap dalam keadaan keislamannya, siapa yang tetap dalam keadaan dia berhijrah di jalan Allah, siapa yang tetap dalam keadaan dia betul-betul berjihad di jalan Allah, iaitu untuk mengubah diri dia ke arah yang lebih baik, lalu dia mati dalam keadaan itu. Kita berjuang untuk menjadikan diri kita seorang muslimah yang tidak mensyirikkan Allah, nak jaga Islam kita ini. Kita berjuang nak jadi orang yang berhijrah, jadi seorang muslimah yang salihah, yang baik, yang taat kepada Allah. Bermati-matian kita buat semikian. Kita juga berjuang di jalan Allah. Betul-betul kita jihad lawan nafsu kita, lawan keinginan, lawan benda-benda yang tak baik ini. Nabi kata, kalau kita mati dalam keadaan perjuangan itu, yang mana kita menepis segala bisikan-bisikan syaitan, yang syaitan itu sengaja menghalang-halangi kita, anak Adam ini supaya terus berada jalan yang lurus, kita mati dalam keadaan yang sedemikian. Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan memasukkan dia ke dalam syurga Allah. Itu janji Allah. Allah janji akan masukkan orang-orang yang sedemikian, yang mana dia berusaha menepis setiap ajakan syaitan, menepis setiap bisikan-bisikan mereka, kemudian dia tetap berada dalam keadaan kebaikan, berada dalam keadaan ketaatan.
lalu dia mati. Tak kira mati di sini dalam hadis ini, Nabi SAW sebutkan dalam pelbagai keadaan. Sama ada dia mati kerana dia dibunuh ataupun dia mati di atas kenderaannya. Maksudnya mungkin dia mati aksiden dan sebagainya. Dan dalam keadaan yang dia betul-betul nak jadi seorang muslimah yang salihah, yang taat kepada Allah itu tadi, dia mati dalam keadaan yang sedemikian. Masya Allah, tabarakallah, Allah janjikan syurga untuk orang-orang yang sedemikian. Pegang kata-kata Nabi itu, muslimah. Sebab itu kita ni setiap hari muslimah kita kena minta kepada Allah supaya kita jadi orang yang dilindungi daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak baik. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah disebutkan bahawasanya Nabi SAW setiap hari pagi dan petang tidak pernah meninggalkan doa ini. Setiap hari Nabi SAW pagi dan petang Nabi doa kepada Allah supaya jaga diri baginda, supaya diri baginda ini dilindungi daripada perkara-perkara yang sedemikian. Itu perkara-perkara yang boleh menjerumuskan diri baginda daripada perkara-perkara kemaksiatan. Sedangkan kita tahu dalam pelbagai riwayat menyatakan bahawasanya Nabi ini adalah seorang insan yang disebutkan sebagai seorang insan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah ampuni dosa baginda yang telah lalu dan akan datang. Tapi Nabi SAW masih lagi angkat tangan doa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik, terutamanya perkara-perkara dosa. Maka di sini saya nak kongsikan kepada semua muslimah sebagai perkongsian saya yang terakhir pada hari ini, kan? Untuk kita, sebelum kita tutuplah pengajian kita pada hari ini, saya nak berikan dengan satu doa. Doanya panjang muslimah, kena dengar baik-baik. Okay, dengar baik-baik doa ini. Yang mana doa ini Nabi baca pada setiap pagi dan setiap petang. Disebutkan dalam riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'id da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Nabi SAW tidak meninggalkan doa-doa ini pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Apa doanya muslimah? Nabi doa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu keampunan. Kita minta kepada Allah al-afwa, iaitu keampunan, wal-afiyah, dan juga keselamatan di dunia dan akhirat. Minta kepada Allah muslimah supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan keampunan kepada kita dan juga keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Apa lagi doa Nabi dalam hadis ini? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nabi sambung pada doa yang keduanya di sini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu keampunan dan keselamatan. Kalau tadi dua muslimah, dunia dan akhirat. Tapi dalam doa yang berikutnya ini, Nabi minta kepada Allah, berikan keampunan dan keselamatan untuk aku pada urusan agamaku, urusan duniaku, urusan harta ahli keluargaku dan juga urusan hartaku. 4. Okey, 4 Nabi minta. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepada Engkau keampunan dan juga keselamatan dalam urusan dunia aku, dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku, dalam urusan keluargaku, dalam urusan hartaku. Kemudian apa lagi yang Nabi minta kepada Allah dalam doa ini? Nabi doa kepada Allah, Allahumma astur aurati
wa amin rawati. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tutupilah keaiban aku. Minta Allah tutup aib kita, muslimah. Orang kalau tahu aib kita, orang tak dekat dengan kita ni, muslimah. Sebab tu minta pada Allah, tutup aib kita ni. Maksud tutup aib ni lah, tutup aib kita yang kita buat ni di dunia, supaya dekat akhirat tu nanti tak juga dipaparkan di hadapan orang, supaya orang tahu, teruknya dia dulu dia buat gitu, tak sangka aku. Minta pada Allah tutup aib kita, supaya Allah tutup aib kita ni dunia dan akhirat. Minta juga kepada Allah, wa amin rawati. Ya Allah, amankan aku daripada sebarang rasa takut. Dalam hati kita ni banyak ketakutan-ketakutan. Takut tak kahwin, takut mati sorang-sorang, takut tak kahwin, takut tak ada anak, kan? Nanti dah kahwin tak ada anak pula, takut nanti cerai pula. Kita ni pula yang mak ni takut pula anak kita itu. Kita ni, kita yang suami pula takut isteri kita ikut laki lain. Macam-macam benda yang kita takut. Macam-macam benda yang kita takut. Kita takut pula nanti kalau kita buat amal ibadah kita ni Allah Subhanahu Wa Taala tak terima pula, kan? Hal-hal dalam kehidupan kita ni banyak sangat perkara yang kita takutkan, muslimah. Jadi kita minta Allah letakkan ketenangan dalam hati kita ini, supaya jauh daripada rasa ketakutan-ketakutan itu tadi. Supaya tawakal kita ni tinggi kepada Allah. Wa amin rawati, kita minta pada Allah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Jangan terbalik. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Terakhir sekali, doa ini Nabi tutup dengan permintaan. Apa permintaannya yang Nabi minta kepada Allah? Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi 'azamatika an ughtala min tahti. Kita minta Allah jaga kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, ataupun perkara-perkara balak. Kalau kita rujuk dalam kitab syarah Sunan Ibn Majah, maksud daripada apa yang Nabi doakan yang terakhir inilah, idfa', untuk kita tolak balak ataupun perkara-perkara yang tak baik ni daripada 6 penjuru. 6 penjuru, iaitu Allahumma hfazni min baini yadayya. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jagalah aku. Kau jagalah aku apa yang ada di depanku. Min baini yadayya wa min khalfi, dan apa yang ada di belakang aku. Wa an yamini, dan apa yang ada di sebelah kananku. Wa an shimali, dan apa yang ada di sebelah kiriku. Wa min fawqi, dan apa yang ada daripada arah atas aku. Wa a'udzu bi'azamatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu, an ughtala min tahti, daripada an ughtal macam mana nak cakap ya? An ughtala min tahti, daripada perkara-perkara yang tak baik lah, daripada perkara yang tak baik di bawah aku ini. Okay? Daripada perkara-perkara yang tak baik daripada bawah, maknanya daripada arah bawah. Jadi kalau dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, dia ada letakkan satu pendapat daripada Waqi', yang mana dia mengatakan dari arah bawah ni ialah daripada bala ataupun ujian-ujian yang menyebabkan kita ditenggelamkan ke dalam tanah. Jadi kita minta perlindungan Allah daripada 6 penjuru. Daripada perkara-perkara yang tidak baik itu. Syaitan, iblis berjanji kepada Allah. Janji apa? Dia sumpah kepada Allah, dia akan ganggu kita daripada 4 penjuru. Depan, belakang, kanan dan kiri. Kita doa,
Kita minta kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada gangguan. Ini kepentingan doa muslimah. Sebab itu Nabi ajarkan kepada kita dengan doa ini. Nabi doa, Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Daripada arah atas ni kan. Walaupun iblis kata dia tak ganggu kita daripada arah atas ataupun arah bawah. Tapi kita tetap minta kepada Allah daripada pelbagai penjuru itu supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Tidak kira daripada pelbagai arah mana pun ia akan datang kepada kita. Depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Minta kepada Allah. Dan doa-doa ini Nabi baca setiap hari pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Lepas subuh kita baca, lepas asar kita baca doa ini. Mungkin saya boleh ulang kembali doanya. Okey, daripada awal hingga ke akhir doa itu. Nabi SAW baca doa ini setiap hari pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Yang mana apa doa Nabi itu? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Satu. Dan Nabi sambung pada perenggan yang kedua. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kemudian Nabi masuk yang ketiga. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Last kali Nabi tutup doa itu dengan apa? Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Okey, wa min fawqi wa a'udzu bika bi'azamatika an ughtala min tahti. Hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Okey, hadisnya ada dalam kitab Sunan Ibn Majah, sanadnya adalah sahih. Kita balik pada kitab kita, masuk kepada perenggan yang terakhir di situ. Dari sini, last sekali pada perenggan yang terakhir itu, pada poin kita yang B di situ. Dari perbincangan kita itu tadi, apa yang Imam Ibn Al-Qayyim sebutkan itu ringkas saja. Tapi saya discuss dengan begitu panjang supaya kita lebih faham apa yang dia nak sampaikan tadi. So, saya nak tutup sebagai kesimpulannya. Dari sini, dari perbincangan kita tadi kan, dapat disimpulkan bahawa ada 3 hal pokok. Pokok tu bukan pokok kat luar ya muslimah. Ada tiga hal perkara yang penting ini. Okay, ada 3 hal perkara yang penting yang sangat diperlukan oleh seorang hamba. Kita sebagai seorang muslimah ada perkara yang penting yang kita perlukan dalam kehidupan kita sebagai seorang yang namanya hamba. Apa dia? Bahkan dia kata di sini, dia tidak akan beruntung kecuali dengan melakukan ketiga-tiga perkara itu tadi. Apa dia muslimah? Pertama, bersyukur kepada Allah. Itu dah kita bincangkan pada minggu kedua, minggu ketiga. Minggu pertama dan minggu kedua. Ni minggu berapa Sejak hari raya ni kali keberapa? Nombor 3 kan? Okay. Dah tak ingat dah susah. Ni pada setelah kita buka kuliah tu kan. Pada minggu pertama, minggu kedua. Kita bincangkan berkenaan dengan bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Panjang lebar sampai bawa kepada 2 minggu. Kita bincangkan tentang kesyukuran kita kepada Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Kedua, memohon kesejahteraan. Keselamatan. Sebagaimana yang ada dalam doa yang saya kongsikan itu tadi. Ketiga, bertaubat dengan sebenar-benarnya. Sebab itu dalam doa tadi kita ada apa? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Cantik doa itu, dia merangkumi semua perkara-perkara yang ada. Ketiga-tiga perkara itu tadi. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan keampunan. Aku mohon kepada Engkau dengan keselamatan, maknanya kesejahteraan. Setiap perkara-perkara yang kita sebutkan tadi dalam doa kita kan, tentang dunia kita, tentang akhirat kita, tentang urusan-urusan agama kita, urusan keduniaan kita, urusan harta, urusan keluarga. Ia semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana bila kita doa kepada Allah, mohon keampunan, mohon kesejahteraan, kita sebenarnya sedang bersyukur kepada Allah
tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab tu kita minta kepada Allah supaya kita ni Allah berikan kepada kita dengan kekuatan untuk kita jaga semua nikmat-nikmat itu tadi agar ia berada dalam keadaan yang sejahtera. Dan kalaulah kita ada buat kesilapan, kita ada buat dosa dalam kehidupan kita, ataupun kita ada buat kesilapan dan maksiat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita minta ampun kepada Allah. Okey? Kita minta ampun kepada Allah. Jadi jangan lupa muslimah, 3 perkara itu tadi. Apa pertama? Syukur. Kedua, minta kesejahteraan Allah. Ketiga, minta apa? Kita kalau dah buat dosa, taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu saja muslimah perbincangan kita pada hari ini. Saya buka kepada sesi soal jawab. Jika sekiranya di sana ada sebarang persoalan yang ingin diajukan, dipersilakan. Okey, ada apa soalan? Ni semua amin-aminnya ni. Kenapa amin-amin? Amin doa tadi ya? Okey, amin. Amin doa tadi. Okey, kita ada soalan daripada Nur Muhammad. Adakah mungkin kerana dosa dan maksiat doa kita tidak dikabulkan? Ya, kemungkinan. Sebab kalau tadi kita bincangkan di sini ya, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kemaksiatan, Allah abaikan dia. Allah abaikan dia. Jadi, antara perkara yang perlu kita lakukan sebelum kita berdoa kepada Allah ialah bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Itu kita panggil sebagai antara adab doa. Okey, antara adab doa. Sebelum kita nak doa, sebelum kita nak minta sesuatu kepada Allah, taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala di sini Allah lihat kita sebagai seorang hamba yang bertaubat kepada Allah. Maksudnya bila kita dah bertaubat ni, kita tinggalkan dosa tu tadi. Kan? Tinggalkan dosa tu tadi. Dan kita berdoa kepada Allah. InsyaAllah. Doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau doa kita tak terima, Allah tak kabulkan, janganlah, kalau ada, okay, maaf saya nak kata gini, kadang-kadang kita ni, jangan kasar ya, muslimah. Bila kita dengan kawan-kawan kita, kan, mungkin ada kawan-kawan kita ni, dia berdoa, kemudian doanya belum dikabulkan. Kita pun jangan cakap, agaknya kau ni berdosa dekat dengan Allah. Janganlah cakap macam gitu dekat dia. Jagalah lidah kita ni, kan. Agaknya kau ni berdosa lah dekat Allah, cuma kau bertaubat dekat Allah. Allah belum terima taubat engkau agaknya. Jangan cakap macam tu kat dia. Kasar sangat tu ayat kita ni. Kan dosa ni antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan yang baik untuk orang tu tadi. Kan kalau dia kata doa saya ni belum lagi Allah kabulkan, doa yang belum dikabulkan oleh Allah ni dia ada banyak potensinya. Maknanya ada banyak. Kita panggil ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Satu, bila kita doa kepada Allah, Nabi kata apa dalam sebuah hadis yang sahih? Bila kita doa kepada Allah, ada 3 keadaan. Satu ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan segera kabulkan. Kedua, Allah tunda hingga ke akhirat kelak. 3, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin ada kawan kita yang doa tadi kan, dia kata pada kita, lama dah aku doa ni Sakinah, tapi Allah tak kabulkan doa kita. Jangan pula kita kata kat dia, kau ni dosa agaknya, kau dah taubat kat Allah ke belum? Jangan kata gitu. Kita kata pada dia, mungkin di situ Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah gantikan dengan yang lebih baik.
So begitu juga pada diri kita kan, bila kita dah bertaubat kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, tapi kemudian doa kita tidak dikabulkan lagi oleh Allah. Cuba lihat apa yang ada di sekeliling kita. Mungkin ada perkara lain yang Allah gantikan untuk kita, yang mana Allah lihat itu lebih baik untuk kita daripada apa yang kita minta. Sebab tu, banyak kali saya kata, setiap nikmat yang kita ada perlu disyukuri kepada Allah. Apa yang kita tak ada ni kan, sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Sebab kita tak tahu, apa yang kita tak ada tu, yang kita harapkan sangat ada, mungkin ia tak baik untuk kita. Sebab tu Allah belum beri lagi pada diri kita. Okey? Cuma itulah, bila kita nak berdoa, antara adabnya ialah bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Okey, ada soalan yang lain? Mungkin saya boleh ambil soalan yang kedua di sini. Macam mana tu? Nurhana, Nurhana. Assalamualaikum Ustazah. Apa pendapat Ustazah jika ada orang yang tak yakin akan perkahwinan sedangkan ianya sunat, patutkah kita masih teruskan persahabatan? Macam mana ni? Dia, okey. Waalaikumsalam Nurhana. Nurhana, mungkin boleh jelaskan kepada saya lebih sedikit apa yang dipertanyakan ni? Nak teruskan persahabatan ni maksudnya kita kawan dengan seorang lelaki ke? Macam tu, Hana? Kita kawan dengan seorang lelaki, kemudian lelaki tu kata perkahwinan itu tak sunat ke apa, macam mana? Kemudian adakah kita nak putuskan, kita nak teruskan kita berkawan dengan lelaki itu, ataupun dia adalah kawan perempuan kita? Yang mana kita dah cakap dengan dia perkahwinan itu adalah sunat. Tapi dia tak nak kahwin-kahwin juga. Sebab dia kata, oh kahwin tu tak sunat. Suka hati aku nak kahwin ke tak? Macam tu. Mungkin boleh diberikan sedikit penjelasan. Siapa kawan tu? Kawan perempuan ke kawan lelaki? Tapi macam ni lah. Tak payah penjelasan Hana. Tak apa. Leceh pula nanti saya nak baca lagi. Saya kata gini. Perkahwinan, dia adalah perkara yang sunnah. Dia adalah sunnah Nabi SAW. Sebab itu kan, bila ada, kalau saya nak bawa lah satu hadis di sini. Pernah ada 3 orang lelaki. Mereka bertiga ni nak cari amalan yang terbaik yang Nabi SAW laksanakan. Jadi mereka pergi ke rumah Nabi. Mereka tanya dengan isteri-isteri Nabi SAW tentang amalan-amalan yang Nabi SAW laksanakan. Setelah mereka tanya kepada para isteri baginda, mereka kata apa? Tak ada yang special pun. Tak ada yang special tu maksudnya sama je. Macam mana Nabi SAW solat di masjid, macam mana Nabi SAW tunjukkan kepada kita kan di hadapan kita ni, macam itulah Nabi buat. Amal ibadah Nabi macam itulah. Tak ada yang istimewanya. Maksud tak ada yang istimewa, tak ada yang luar biasanya. Sebab begini, kalau orang, dia dah pergi rumah kita kan, dia nak korek-korek rasa ni, dia mesti nak sesuatu tips ataupun sesuatu petua yang mana kita tak kongsikan dengan orang lain. Tapi 3 orang sahabat ni, mereka lihat sama je. Tak ada apa. Maka mereka buat satu keputusan. Mereka kata apa? Lelaki yang pertama kata apa? Okey, aku ni nak solat malam. Aku nak solat malam sepanjang masa. Tanpa tidur. Dia kata, tanpa tidur, tanpa rehat. Aku nak solat malam. Tak nak tidur. Sepanjang tahun ni. Aku nak buat gitu. Lelaki kedua kata apa? Kalau kau nak buat gitu, okey. Aku nak buat lagi power daripada kau. Apa dia kata? Aku nak puasa sepanjang tahun. Tanpa berbuka puasa. Lelaki yang ketiga kata apa? Ni saya nak kaitkan dengan soalan Hana tadi. Lelaki ketiga kata apa? Okey, kalau korang nak solat, okey, kalau awak nak solat sepanjang malam tanpa tidur, kalau awak pula nak berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka puasa, saya akan tinggalkan para wanita. Saya takkan kahwin. Saya tak nak kahwin. Jadi, Nabi datang kepada mereka bertiga. Dalam hadis ini, Nabi tanya kepada mereka, kaliankah orang yang aku dengar hendak solat sepanjang malam dan tidak mahu tidur? Kaliankah orang yang aku dengar begini-beginilah kan? Yang begitulah yang mereka kata tadi. Kemudian Nabi kata apa? Inni
akhsyakum. Maknanya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling atqa, iaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku solat malam, namun dalam masa yang sama aku juga tidur. Aku berpuasa, dalam masa yang sama aku juga berbuka puasa. Dan aku adalah seorang lelaki yang menikahi para wanita. Maknanya Nabi kata, aku tak tinggalkan wanita. Lalu Nabi kata apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan di kalanganku. Jadi tak bolehlah kita nak sebarang-sebarang kata. Berdasarkan kepada hadis itu kan, boleh kita faham. Kita tak boleh sebarang-sebarang kata. Tak sukalah kahwin kan, benci kahwin ni apa kan, mungkinlah dia tu ada bad experience ke apa, aku benci perkahwinan ni kan, perkahwinan ni semua menyusahkan ke apa kan, perempuan ni semua bukannya baik, lelaki semua bukan baik, maksudnya dia kata gitu apa kan, bukan boleh percaya ni semua ni kan, mula-mula je belum kahwin je baik, lepas kahwin hancur, macam tu kan dia kata. So kerana experience dia apa kan, dia pun menafikan hukum ataupun dia menafikan bahawasanya perkahwinan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi persoalan di sini, nak teruskan persahabatan ataupun tidak? Maknanya kita nak kawan dengan dia lagi ke tidak? Kawan je lah. Kawan je lah. Dalam masa yang sama, kalau kita mampu untuk berikan nasihat-nasihat yang baik kepada dia, kan kita mampu tunjukkan contoh yang baik kepada dia, tentang perkahwinan yang baik bagaimana, mungkin dia boleh merubah persepsi dia tentang perkahwinan. Siapa tahu, itu adalah nilai tambah kepada kita dalam persahabatan tu tadi. Dapat pahala kita ni, kalau kita dapat bantu kawan kita tersebut, jadi orang yang lebih baik ataupun mengubah pemikirannya ke arah yang lebih baik. So, kalau kita dapat teruskan persahabatan, teruskan. Tapi jangan putuskan. Mungkin perkataan yang lebih cantik ialah, yang nak digunakan ialah jauhkan. Putuskan ni tak boleh ya, kita tak boleh putuskan persahabatan kita dengan kawan kita. Tapi kalau kita nak jauhkan tu okey. Jauh tu okey, tapi putus tidak. Baik, ada soalan yang nak ke? Tak payahlah. Tak payah. Okey, tak payah. Kena ambil satu lagi. Kalau ada. Satu lagi. Last sekali. Jika ada. Kalau tak ada, alhamdulillah juga. Kalau ada, alhamdulillah. Okey, kita ada soalan daripada Puan Salmi Umar. Saya ambil ini sebagai soalan yang terakhir ya, Muslimah. Okey, minta maaf ya kalau sekiranya ada soalan yang lain tidak saya jawab. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Salmi, bagaimana nak tetapkan iman kita supaya tak menurun dan dapat istiqamah dan beribadah? Dalam beribadah dan dapat beristiqamah dalam beribadah. Waalaikumsalam Puan Salmi. Berkenaan dengan keimanan kita ini, kita susah nak letakkan iman kita sentiasa pada peringkat yang di atas. Sebab memang iman kita, para ulama bila mereka mensyarahkan ataupun bila mereka menjelaskan berkenaan dengan keimanan ini, dalam agama kita, dalam mazhab kita ni kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegang dengan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dia bertambah dan berkurang, naik dan turun keadaannya. Memang susah. Dan kita tak boleh nak pastikan, maknanya kita ni tak boleh nak sentiasa menjadikan keimanan kita ke atas je. Macam bagi saya dia mustahil. Walaupun mungkin ada setengah orang yang mampu. Okey? Ke atas je. Dia tak turun-turun. Selalunya dia akan berada ke atas. Tapi kadang dia turun sikit. Dia naik balik. Kan? Sebab itu kadang-kadang kita ni, ada satu masa kita rajin sangat qiyamul lail. Ada satu masa kita rajin sangat baca Al-Quran. Tapi ada satu masa kita low. Maksudnya kita punya semangat tu turun. Kan kita malas lah. Sebab apa? Pada dalam keadaan keimanan kita naik tu, semangat kita kuat, tinggi. Kita beramal ibadah.
Kalau boleh rasa Allahu Akbar, nikmatnya Qiyamul Lail ni, tak nak tidur. Macam tu lah orang tadi kan. Tak nak tidur lah kita ni kan. Sebab apa? Keimanan dalam keadaan yang tinggi. Tapi, kalau keimanan kita dalam keadaan yang menurun itu tadi, jangan sampai biarkan dia turun to zero. Faham ya? Jangan sampai dia turun to zero. Kalau kita dalam keadaan keimanan yang menurun, maksudnya keimanan yang menurun ni ada je nak buat salah, ada je nak sakitkan hati orang, ada je mulut kita ni geram kat orang itu iman turun tu. Ada je kita nak ngumpat orang ni kan, geram aku sekejap lagi lepas live Ustazah Sakinah ni, aku nak ajak kawan aku pergi Zoom lah. Pergi maksudnya jumpa dekat Zoom lah. Geram sangat aku dengan si Senah tu kan, nak ngumpat sikit kat dia. Macam tu lah, geram aku nak ngumpat sikit pasal dia. So, kita ni dalam keadaan sedemikian, pastikan kita naikkan balik tahap keimanan tu. Bagaimana? Istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Sebab itu, dalam surah apa ya? Ali Imran. Pada ayat yang ke-136 tak silap saya. Sekejap kena check dulu. Kan nanti silap kan orang marah. Sekejap. Tak silap saya, surah Ali Imran ayat 136. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu. Ada ayatnya sedemikian bunyi je. Sekejap ya, check kejap. Yes, 135, bukan 136. Surah Ali Imran pada ayat 135. Allah kata apa? Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang mana dia buat perbuatan yang keji atau dia menganiaya dirinya sendiri. Maksud buat perkara keji ni lah kita buat dosa. Kan? Maksud juga menzalimi diri sendiri ialah kita buat dosa yang menyebabkan kita boleh masuk terjerumus ke dalam neraka Allah tu tadi. Tapi kemudian, apa yang, bila kita buat dosa ya, tadi Puan Salmi, dia menyebabkan, maknanya di situ kita berada pada keimanan yang menurun. Tapi, Muslim yang baik, seorang Muslimah yang betul-betul dia baik ni kan, yang betul-betul dia berada dalam, yang betul-betul dia ni faham tentang agama, bila dia dah buat dosa itu tadi, zakarullah, dia ingat Allah. Kita dah buat dosa, kita ingat Allah. Bila kita ingat Allah, secara automatik saya kata, keimanan kita dia akan naik. Kalau orang yang betul-betul beriman kepada Allah ni kan, yang betul-betul jaga keislaman dia, bila terus kita ingat Allah, tadi aku buat dosa, astagfirullahaladzim, dia akan terus naik. Naik keimanan itu yang buat kita bertaubat kepada Allah. Dan terus-terusan ingin melakukan amal soleh. Yang kita istiqamah dalam amal ibadah kita. Sebab itu, bila kita buat satu dosa, cepat-cepat kembali kepada Allah. Kita, saya kata lagi, iman kita naik dan turun. Bila kita buat satu dosa, dia turun. Tapi kalau kita bertaubat kepada Allah, dia naik balik, kan? Namun, kalau kita terus-terusan berada dalam keadaan dosa tu tadi, maksiat, buat lagi, turun, itu yang buat jadi zero. Level dia. Kita, kalau dah kosong ni Muslimah, maksudnya dah zero tadi, senang tak nak naik balik? Susah. Susah sebab apa? Kita dah selesa dalam keadaan yang berdosa tu tadi. Itu saya kata, bila ada orang cakap itu, cakap ni, kadang kita pelik kan, kenapa orang tu dah cakap pun, dah tak sedar-sedar lagi. Orang dah cakap gini pun, dah tak fikir lagi. Orang dah cakap benda ni dosa pun, masih lagi buat. Orang dah cakap gini pun, masih lagi tak nak taubat. Kenapa sebab sudah berada dalam keadaan yang terlalu selesa. Zero tadi. Keimanannya dah turun sangat. Rendah sangat-sangat. Sebab tu dia nak naik, lambat. Walaupun saya kata boleh, bukan kita tak menafikan boleh naik imannya, tapi lambat sangat-sangat. Sebab itu bila kita buat satu maksiat taubat, terus dia akan naik keimanan itu. Kita lakukan amal soleh, istiqamah dalam keadaan kita dalam ibadah itu tadi. Kalau dia nak turun pun susah. Walaupun dia akan turun, tapi susah sikit. Turun sikit lah kadang-kadang kan. Naik. Bila dia turun sikit ke dalam level apa sekalipun lah. Kita letak 1 to 5 kita kata. Keimanan kita pada tahap tinggi 5. Sekarang turun 4. 4 tu masih lagi okey.
naik balik 5. Lepas tu kadang-kadang turun 3, naik terus 5. Begitulah. Jangan kita biarkan terus pergi number 1. Masuk number 1, susah nak naik number 2, 3, 4, 5. So, iman kita begitu muslimah. Seorang muslimah yang betul-betul ni kan, nak jaga iman dia tadi. Supaya kalau dia turun, kalau dia buat dosa, dia boleh naik balik, dia akan pastikan diri dia menjadi orang yang sentiasa zakarullah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ali Imran pada ayat 135 tu tadi. Zakarullah, ingat Allah sentiasa. Insya-Allah, kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Jangan lupa itu. Sebab tu mudah untuk kita kembali kepada Allah. Kerana apa? Kita menjadi hamba Allah yang sentiasa ingat kepada Allah tu tadi. Okey muslimah, hingga di sini saja perbincangan kita dan pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan, di sesi yang lain yang kita akan sambung perbincangan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyertai FB Live di Masjid Darul Ghufran. Terus-terusan bersama dengan Masjid Darul Ghufran dalam semua e-kuliah yang dilaksanakan ataupun yang telah diusahakan oleh pihak masjid. Berikan sokongan anda dan terus-terusan juga berikan apa-apa yang mampu sebagai satu bentuk infak dan pahala untuk diri kita kepada pihak masjid. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.